Soalan tu dah habis ke Ibu? Ya kan, mungkin saya tertinggal ke. 19 dah ya. Okay. Ini 20 lagi Umar Musa kata. 20 lah ya insyaAllah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, ya fattah ya fattah, ya alim ya alim, wa bika nasta'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, kita syukur kepada Allah sambung pengajian kita tafsir harfiah surah As-Sajdah. Hari ini hari Rabu bersamaan 21 April 2021. Pengajian pukul 9.30 pagi. Surah As-Sajdah ayat yang ke-20 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, ayat yang ke-20. Wa amman, dan adapun, kita dah bincang nahu sorof ya sebelum ni. Jadi untuk nahu sorof ibu ayah boleh tengok pada audio syarah, pada video syarah dalam YouTube lah insyaAllah ya. Wa amma, dan adapun allazina, orang-orang yang fasaqu, yang fasik. Orang yang fasik, orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Fama'wahum, maka tempat kembali mereka adalah an-nar, adalah neraka. Tempat kembali mereka adalah neraka. Okey. Lupa pula kita menggunakan kitab At-Tafsir Al-Munir ya. Okay. Ai wa amma allazina fasaqu ay kafaru billah. Tafsiran dia setakat wa amma allazina fasaqu fama'wahumun nar, setakat itu dulu. Amma allazina fasaqu, yakni orang-orang yang fasik. Apa maksud orang fasik? Ai kafaru billah, orang-orang yang kufur dengan Allah. Wa kharaju 'anit ta'ah, dan keluar daripada ketaatan, dia tidak taat pada Allah. Wa amilu as-sayyi'at, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka orang begini fama'wahum an-nar, maka tempat kembali mereka adalah neraka. Allati ya'wuna ilaiha wa yastaqirruna fiha, yang mana mereka kembali kepadanya. Maksudnya kita akan kembali ke akhirat. Akhirat ni
tempat tuju kita, kampung kita kampung akhirat. Cuma akhirat ada dua, sama ada syurga ataupun neraka. Maka orang yang fasik nanti, orang kafir pada Allah, yang melakukan dosa pada Allah, dia akan kembali ke kampung dia tapi akan terus pergi ke tempat tinggal, iaitulah dia tempat tinggalnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal'ayazubillah ya. Wa istaqirruna fiha, dan mereka akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Summa zakara ta'ala su'a halihim fiha. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan buruknya keadaan ahli neraka dalam neraka. Allah mengisahkan buruknya keadaan ahli neraka dalam neraka nanti. Firman Allah Ta'ala, kullama maaf ibu yang tadi itu disconnect tadi ya. Dengar tak suara saya ibu ya? Dengar tak suara saya? Dengar tak? Okey, dengar ya. Maaf tadi dia disconnect tadi ya. Okey. Tadi? Okey. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan buruknya keadaan mereka dalam neraka. Setiap kullama aradu an yakhruju, setiap kali mereka ingin keluar minha darinya, dari neraka tadi. Neraka ni dalam neraka ni ibu ayah yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka cuba panjat-panjat nak keluar saja. Kullama aradu an yakhruju minha, setiap kali mereka nak keluar dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan dalam neraka. Setiap kali panjat neraka, nak keluar daripada neraka, jatuh balik. Nak keluar, jatuh balik. Jadi ibu ayah, menyesal ke tak menyesal? Mesti penyesalan yang amat sangat. Jadi ibu ayah, bila kita nak kata buat nak menyesal tu bila? Menyesal tu sekarang lah, dekat dunia ni kita menyesal. Kita sungguh-sungguh taubat pada Allah Ta'ala, maka insyaAllah kita selamat kat sana. Tapi kalau dekat dunia kita tangguh-tangguh, takut kita tak selamat lah ibu ayahnya, takut kita termasuk golongan ini. Wal'ayazubillah. U'idu fiha, dikembalikan mereka dalamnya, dalam neraka. Fiha, ha tu muannas, kembali kepada kalimah an-nar tadi ya. Okey, itu terjemah. Ulang balik. Kullama, setiap kali, aradu, mereka ingin, ayyakhruju, keluar, minha, darinya, dari neraka, u'idu fiha, mereka dikembalikan, fiha, dalam neraka. Tafsiran dia setakat ayat tadi. Ay kullama azamu 'ala al-khuruji minha min shiddatil 'azab wal ahwan, setiap kali mereka berazam sungguh-sungguh nak keluar, mereka nak usaha keluar daripada neraka kerana bersangatan sakitnya azab dan suasana dalam neraka tu. U'idu fiha, nak keluar saja dikembalikan balik. Wa duhiru ilaiha, ataupun wadaharu ilaiha, ay innahum mukhalladuna fiha, mereka semua akan daharu ilaiha, mereka akan dikekalkan selama-lamanya. Yang ini sesungguhnya mereka akan dikekalkan dalam neraka, kama qala ta'ala, seperti mana firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj, kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha, setiap kali mereka nak keluar daripada neraka, kerana ghammin, kerana kampus dalam neraka tersebut, u'idu fiha, dikembalikan dalam neraka. Wal'ayazubillah. Okey, jadi nak bagi tahu apa ni ibu ayah? Ulang balik. Ammal ladzina fasaqu, adapun orang-orang yang fasik. Ini lawan pada ayat yang sebelumnya. Ayat sebelumnya orang beriman dan beramal soleh. Ayat yang ke-20 orang fasik pula. Orang fasik tempat kembalinya neraka.
Macam mana sifat neraka tu? Setiap kali mereka nak keluar dari neraka akan dicampak balik masuk dalam neraka. Dikembalikan dalam neraka. Wal'ayazubillah. Okey. Wa yuqalu lahum taqri'an wa tawbihan wa tahdidan. Dan dikatakan kepada mereka ahli neraka tadi dalam keadaan menginjik-injik, mengolok-olok. Ibu ayah, tugas malaikat penjaga neraka, ibu ayah tugas malaikat yang menjaga neraka adalah menyakiti ahli neraka, baik menyakiti badan, baik menyakiti hati. Contoh kat dunia ni ibu ayah, satu orang yang telah disabitkan salah dan dia dihukum bunuh, gantung sampai mati. Pada hari yang dia akan digantung, dia dibawa dan ditutup kepalanya, dibawa ke bilik penggantungan. Tiba-tiba sambil bawa tu, dia tahu lepas ni aku nak mati ni, tak lama lagi ni, pukul 12.30 hari ni aku akan digantung. Okey, pukul 11.30 dalam perjalanan tu, penjaga yang menjaga dalam penjara tu dia kata, engkau ni dulu dekat luar tak ada orang bagi peringatan ke dekat engkau? Ibu ayah agak-agak dia ni yang nak mati ni, perkataan itu boleh membantu gembirakan dia ke atau menambah sakit hati dia? Ibu ayah lah, kau ni masa kat luar dulu tak ada ke bagi peringatan pada engkau ni? Agak-agak dia tambah sakit hati ke ataupun dia gembira dengar benda tu? Ibu ayah, ibu ayah fikir lah. Menyakitkan hati kan, menyakitkan hati. Ataupun okey, ataupun dulu masa sebelum kena tangkap dia kata, alah aku tak takut, aku ni tak takut mati lah, aku tak takut mati, aku ketua gangster, aku ni sekian-sekian lah dia kata kan. Dia tambah sakit hati kan, aku ketua gangster, aku tak takut mati, aku cucuk sini, aku tembak sini, tembak sini, aku sengat dia kata gitu kan. Aku tak takut mati. Tapi pada hari itu, hari adalah hari kematian dia. Kemudian penjaga penjara kata, hari itu kau kata kau tak takut mati, ini kenapa nampak menggeletak ni? Kata tak takut mati. Sakit hati ibu ayah kan. Ibu ayah itu lepas dia mati, kita tak nampak dah terlibat dia. Tapi ni nak masuk neraka nanti, dahlah neraka tu azab. Neraka tu dah azab dah. Sebelum dicampak ke neraka, on the way ke neraka tu kena ejek lagi dengan malaikat. Jadi tugas malaikat ni ibu ayah, bukan malaikat ni jahat ke apa ke. Memang Allah perintahkan dia sakitkan hati orang ni betul-betul. Itu perintah Allah Ta'ala. Tugas malaikat tu untuk menyakiti orang yang bersalah, orang fasik, orang kafir. Jadi ibu ayah, saya nak tanya lagi sekali ibu ayah, beruntung tak kita jadi orang beriman ni? Sekarang ni kita beriman pada Allah. Ibu ayah rasa beruntung ke tak beruntung yang kita ni sekarang ni alhamdulillah ada iman, kita ni orang Islam? Beruntung ke tak beruntung? Rasa beruntung sangat dalam keadaan kita tak mencari pun. Allah Ta'ala lahirkan kita daripada perut ibu yang Islam, dah ada iman pada Allah. Beruntung sangat ibu ayah kan? Beruntung sangat beruntung. Sedangkan orang lain dia mencari Allah Ta'ala, mencari agama yang betul. Kita ni tak cari, lahir je. Allah lahirkan kita dekat Malaysia, negara Islam, banyak masjid, banyak ulama, Masya Allah. Lahir-lahir saja dah dengar azan, qamat, Masya Allah, tabarakallah. Ibu ayah betul sangat ya. Jadi waqilah, dikatakan. Jadi ibu ayah bila kata dikatakan siapa yang kata? Tak sebut pun siapa kata, tapi ulama beritahu yang kata tu siapa? Malaikat yang kata ya. Lahum, kepada mereka, zuqu, rasalah kamu semua azab benar, azab api neraka. Zuqu fa'il amar, fa'ilnya waw tu, azaba maf'ul bihi, mudhaf, an-nari mudhaf ilaih. Nak dengar balik dengan pada syarh nahwu sharaf ni ya. Rasalah oleh kamu semua akan azab neraka, allazi, yang kuntum bihi tukazibun, yang dulu masa kamu kat dunia dulu sentiasa kamu mendustakannya. Dekat dunia dulu, masa kamu hidup kat dunia, ulama-ulama, para nabi dah pesan dah, kalau kita tak buat persediaan, nanti bila mati ada azab
kubur, azab di akhirat, azab neraka. Mana ada azab? Tak ada azabnya. Kami dah hancur, tulang belulang pun dah hancur, dah jadi tanah. Mana ada azab-azab lagi? Kamu ni menipu lah. Overthinking betul lah kamu ni. Mana ada lepas mati? Mati-matilah. Mereka mendustakan. Jadi sekarang ni zuqu azab benar. Rasalah kamu azab neraka yang dulu masa kamu diperingatkan azab neraka, kamu mendustakan. Tak mana ada azab neraka. Kamu ni menipulah Muhammad. Kamu ni menipulah wahai ulama. Okey, boyang yang dirahmati Allah Ta'ala. Maksudnya apa tafsiran dia? Ai tazuqu wa tahmilu azaban nar. Kamu semua akan merasakan dan kamu semua akan menanggung azab neraka allazi kadzabtum bihi fid dunya, yang kamu mendustakan kat dunia dulu. Fa innallaha a'addahu lil musyrikin bih. Allah Taala telah menyediakan azab api neraka itu kepada orang-orang yang mensyirikkan Allah Taala. Ibu ayah kita semua tak ada sembah Tok Pekong kan? Kita tak ada sembah pahala, tak ada sembah Tok Pekong, tak ada sembah selain daripada Allah yang jelas. Tapi kita telah menganggap ada kuasa selain daripada Allah yang boleh bagi manfaat kepada kita. Kadang kita rasa duit itu yang boleh selesaikan masalah kita tanpa kita menyandarkan hakikatnya Allah Ta'ala yang selesaikan masalah kita. Kita telah memperilahkan, mempertuhankan duit. Itu syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Ataupun kita berasa hebat diri kita. Allah Ta'ala bagi kita kefahaman. Contoh kita faham bahasa Arab, kita boleh faham sekian-sekian. Tiba-tiba kita berasa, kita mengajar orang bahasa Arab. Contohlah saya cakap pada diri saya. Tiba-tiba timbul perasaan aku lebih baik daripada orang lain. Orang lain tak boleh mengajar macam aku. Allah tak bagi kefahaman macam aku. Rasa macam tu saja dah syirik. Pasal apa? Ada perasaan riak. Riak apa? Riak ni rasa nak menunjuk hebat. Ataupun takabur. Takabur ni berasa besar diri. Padahal yang bagi saya cakap ni siapa ibu ayah? Yang bagi lidah saya bergerak ni siapa? Sekarang ni saya sedang cakap ni, yang bagi bercakap ni siapa? Allah Ta'ala yang bagi saya bercakap. Ni saya tengah berfikir, cakap gunakan akal saya. Akal saya ni siapa yang bagi akal ni? Allah Ta'ala yang bagi. Jadi apa kita nak berasa kita hebat sangat? Tak ada. Allah Ta'ala yang bagi kita pinjam semua ni. Syukur pada Allah Ta'ala ibu ayah. InsyaAllah ya. Okey. Ayat 20 habis. Masuk ayat 21. Alhamdulillah masuk ayat 21. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la nuziqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Wala nuziqannahum. Dia punya nahwu sorof kita akan belajar nanti insya-Allah besok lah, insya-Allah nahwu sorof ayat 21 ni kan, besok kan. Cuma saya terangkan secara ringkas lah. Pada wala nuziqannahum ibu ayah. Tengok la nuziqanna. Ada lam. Apa nama lam tu ibu ayah? Kita ulang kaji. Untuk nahwu besok tapi kita sebut sikit. Lam tu nama apa kita belajar selama ni? Lam apa nama tu? Ibu ayah lam apa tu? Lam takkid. Bagus ibu Pakcik Wahab, ibu Murusa, ibu Muhammad. Lam takkid ya, penegasan. Cuba tengok terjemah ibu ayah, ada tak terjemah sesungguhnya ke, pasti ke, ada tak? Cuba tengok terjemah ibu. Wala nuziqannahum, ada tak? Pasti ke, sesungguhnya ke? Ada, benar-benar betul. Benar-benar, itu takkid, penegasan. Benar-benar dan sungguh. Mesti ada makna tegas kat situ. Pasal macam kita kata, saya pergi masjid tadi dengan saya sungguh pergi masjid tadi, ataupun saya benar-benar pergi masjid. Beza ayat tu bila ada penegasan dengan tak ada penegasan. Okey. Jadi nuziqanna daripada azaqa yuziqu. Saya tak tulis lah pasal kita nak bincang dalam surah nanti. Nahwu surah. Azaqa yuziqu maksudnya merasakan. Jadi nuziqanna daripada azaqa yuziqu, kotak ke-14. Nuziqu kami merasakan. Kami merasakan, bukan kami merasa tu, kami memberi rasa. Kami merasakan maksudnya bukan merasa
merasakan, memberi rasa tu pada orang. Okay. Hum, kepada mereka. Di situ ada lam takkid dan belakang tu ada nun sabdu, ibu. Nun sabdu tu apa nama nun tu, ingat balik ibu? Nun sabdu tu apa nama nun tu? Nun takkid apa? Khafifah ke saqilah? Nun takkid khafifah ke nun takkid saqilah? Ni dalam mustawa 2 ni. Khafifah ke saqilah? Saqilah. Saqilah maksudnya apa Pak Haji Wahab? Betul saqilah ibu ya. Saqilah maksudnya apa ibu ya? Berat, betul, berat. Maksudnya kalau terjemah saya di pondok dulu, terjemahnya lam tu takkid, nun takkid saqilah macam 2 kali takkid. Bermakna lam 1, nun takkid saqilah 2 kali takkid, ada 3 penegasan. Kalau saya belajar di pondok dulu terjemahnya, dan pasti dan pasti macam tu. Pasti dan pasti kami akan merasakan, macam tu. Tapi kita tak terjemah dah dekat Quran terjemah tu. Kerana itu salah dari segi kaedah bahasa Melayu, tak boleh diulang dan banyak kali dengan perkataan yang sama. Tak boleh kan dalam kaedah. Cuma kalau kaedah di pondok dulu terjemah secara pondok, pasti dan pasti. Okay, habis. Nuziqanna. Pasti dan pasti kami akan memberi rasa kepada mereka. Okay. Kepada mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu adalah orang-orang yang kafir tadi lah, yang dalam neraka tadi. Bukan dia. Okey. Dekat dunia. Wala nuziqannahum, dan pasti kami akan memberikan rasa kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Maksudnya ketika kat dunia lagi. Orang fasik, orang kafir, orang tak beriman, dekat dunia ni Allah bagi azab dulu supaya mereka kembali pada Allah. Baiknya Allah Ta'ala, maha penyayangnya Allah Ta'ala bagi sakit dulu, dia bagi azab dulu. Kadang-kadang kita buat dosa, Allah bagi sakit. Pening kepala, muntah-muntah, kan? Pasal apa tu? Ada sebabnya. Mungkin kita ada dosa, Allah Ta'ala nak ampunkan dosa kita dulu. Kalau orang-orang tidak beriman pada Allah, Allah bagi dia sekian-sekian, sakit ke, bala ke kat dunia, azab ni. Kerana apa? Kerana supaya mereka sedar dan mereka kembali pada Allah. Itu tujuan. Bila Allah bagi lepas mati, bahaya. Lepas mati dah tak ada cara nak, bila mati tak ada cara nak kembali. Tapi ketika hidup ni Allah bagi macam tu, ada peluang. Ada peluang untuk taubat, untuk tafakur, muhasabah diri, taubat pada Allah Ta'ala. Okay. Minal azabil adna. Min tu kita panggil tabi'in, untuk memberi maksud sebahagian daripada azab al-adna. Apa dia makna al-azab al-adna? Sekejap ya. Maksudnya azab yang dekat lah. Tapi saya nak baca dengan tu. Okey. Al-azab al-adna dalam tafsir beritahu ai al-aqrab wal-aqal. Azab yang lebih hampir, maksudnya azab kat dunia ni, wal-aqal, dan lebih ringan sebelum azab sebenar dekat akhirat yang berat. Wa huwa azabud dunya allazi tu'ridu lahu bil jadbi 7 sinin wal qatl wal asr wal amrad. Contohnya Allah bagi kemarau 7 tahun. Apa lagi? Allah Ta'ala bagi berlakunya peperangan sampai ramai yang mati. Jadi kamu tak mati, tapi kamu telah diperangi oleh orang lain, ramai mati, kamu tak mati. Itu peringatan, janganlah kamu. Ataupun tawanan, kamu lawan Islam, kamu ditawan, kamu tak mati lagi, peluang kamu taubat. Ataupun sakit, itu semua adalah Allah bagi azab yang ringan kat dunia ni dulu. Boleh ya. Duna al-azabil akbar, duna maksud sebelum azab yang pedih, azab yang besar, azab yang lebih besar. Ibu ayah, adnanya akbar ni kita sebut dia isim tafdil. Kita belajar nanti dalam nahwu sorof dia. Isim tafdil ni dia kita masuk memberi makna lebih. Al-akbar lebih besar. Kalau disebut pada Allah Ta'ala, Allah Maha besar lah, bukan lebih, Allah Maha. Tapi kalau benda tu sesama makhluk ni lebih besar. Okey. Duna al-azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar. Apa tujuan la'alla? Ingat tak ibu yang belajar kursus marfu'an itu? Ingat tak? La'alla memberi makna apa terjemah la'alla tu? Ada laita alangkah baiknya. Tapi kalau la'alla, harapan yang boleh berlaku,
Apa kita terjemahkan la'alla biasanya Ibu ya? Apa terjemah la'alla biasanya? Agar, bagus, agar ataupun mudah-mudahan ya. Okay, jadi la'allahum yarji'un, mudah-mudahan ataupun agar mereka semua yarji'un, kembali ya. Raja'a yarji'un maksudnya kembali. Boleh boyang ya, maksudnya kembali. Boleh terjemah ayat yang ke-21. Wala nuziqannahum, dan pasti kami akan memberi azab kepada mereka, kami akan mengenakan kepada mereka, merasakan kepada mereka minal azabil adna, sebahagian daripada azab yang kecil, azab yang hampir, azab dunia ni lah, dunal azabil akbar, sebelum azab yang lebih besar iaitu di akhirat. Apa tujuan Allah bagi dulu azab kat dunia? La'allahum yarji'un, mudah-mudahan mereka kembali pada Allah. Kita tengok tafsiran dia. Ay wa lanuziqanna al-kuffara wal usata syai'an min al-'azab al-aqrab wal aqal. Kami pasti akan memberi rasa kepada orang kafir dan orang-orang yang berbuat dosa sesuatu daripada azab yang hampir dan azab yang lebih kecil. Wa huwa azabud dunya, iaitu dia azab dunia, minal masaibi wal afati, daripada musibah-musibah, kehilangan-kehilangan, kalju' seperti lapar, wal qatl, berlakunya pembunuhan, wasabi qabla maji'i wa hudusul azab al-ashad al-azam. Okey, qabla maji'in wa hudusil azab al-ashad wal azam wa huwa azabul qiyamah. Sebelum datang azab yang lebih dahsyat, azab yang lebih besar, iaitu azab kiamat. Sebelum datang kiamat, sebelum diazab hari kiamat nanti, kami berikan azab-azab musibah-musibah ni untuk menghapuskan dosa-dosa dia dan dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Liyarji'u an dhalalihim ila al-huda war rusydi, supaya mereka kembali daripada kesesatan mereka kepada petunjuk. Okey. Wa yasubu 'anil kufri, dan mereka jauh melarikan diri daripada kekufuran. Wa yu'minu bi rabbihim wa yusaddiqu bi rasulihim wa yasduqu bi rasulihim, dan mereka beriman dengan Allah Taala dan membenarkan kepada rasul, membenarkan rasul mereka. Okey, boleh insya-Allah. Okey, setakat itu sajalah tafsiran ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21 daripada surah As-Sajdah. Mudah-mudahan bermanfaat kepada ibu ayah semua insya-Allah ya. Jadi setakat itu sajalah untuk hari ini insya-Allah. Setakat itu saja. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Sebelum kita subhanakallahumma sikit kita. Oh, ibu sama dah keluar dah. Ibu ni ada sambal hitam original Pahang. Harganya satu paket ni 100 gram. Harganya RM15 satu. Okey, memang rasanya sedap rasa macam tu. Ibu sabar masuk balik, alhamdulillah tadi lain tak kuat ya. Okey. Ini pula Kak Aram homemade ni, daging dendeng. Kak Aram ni Cik Aram saya, makcik saya berniaga daripada dia muda, memang sedap. Sedap sangat, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi boya satu ni 200 gram, harganya RM20. RM20 satu ya. Okey. Daging dendeng. Ini pula rempah mandi nasi Arab Al-Khalil. Besar dia macam ni lah rempah ni. Okay. Ini yang buat ni kawan saya, kawan madrasah, Ustaz Azwan.
Okey, ni Masya Allah ibu yang buat semua ni semua orang soleh ni. Saya ambil daripada orang soleh yang takwa pada Allah, yang pergi majlis ilmu dan sebagainya. Jadi keberkatan, siapa pada keberkatan lah insyaAllah ya. Jadi siapa nak beli buah yang lepas ni boleh. Ini satu ni RM25. Aku okey. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.